Dan Nabi SAW beritahu, Khawarij yang terakhir sekali, mereka akan dipimpin oleh Dajjal. Dipimpin oleh Dajjal. Baik, dalam satu hadis yang lain, Nabi bagi tahu ketika Nabi melihat kepada Zulkhuwaisirah ni, dan bila Khalid Al-Walid nak bunuh dia, Nabi tahan, Nabi bagi tahu nanti daripada keturunan dia nanti Zulkhuwaisirah ni akan keluar kumpulan Khawarij akan keluar orang-orang Khawarij datang daripada perkataan kharaja, maksud dia keluar. Khuruj maksud dia keluar, ukhruj maksud dia keluarlah, kharij maksud dia orang yang mengeluarkan. Jadi Khawarij orang yang ramai-ramai keluar daripada jemaah Islam. Khawarij ni, depa ni bukannya tak Islam, depa Islam macam kita, semayang macam kita. Bahkan menurut hadis, orang-orang yang Khawarij ini, Al-Qurannya mereka, jika dibandingkan dengan Al-Qurannya kamu, bacaan Al-Quran kamu ni tak ada apa-apa nak dibandingkan dengan mereka. Mereka kuat baca Quran. Solatnya kamu nak dibandingkan dengan solatnya mereka, solat kamu ni tak ada apa-apa jika nak dibandingkan dengan mereka yang sangat kuat sembahyang, sehingga dahi-dahi mereka menjadi hitam kerana banyaknya sujud. Dalam hadis bagi tahu kata orang Khawarij punya ciri ni, kuat sembahyang, kuat baca Quran, kuat mengaji ilmu, menghafal hadis dan sebagainya. Malangnya mereka ini, dalam hadis Nabi SAW beritahu, keluar daripada agama seperti mana keluarnya anak panah daripada busur. Bila kita tembak, pung laju dia keluar. Keluarnya mereka daripada agama ini, keluarnya mereka daripada kefahaman agama ini, keluarnya mereka daripada jamaah ahli sunnah wal jamaah, seperti mana anak panah yang piung keluar laju. Nabi beritahu mereka ini adalah golongan yang banyak membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak melepasi kerongkongan mereka. Tak lepas kongkong, duduk kat lidah ya. Duduk perbetul bacaan ni bagi sedap, bunyi elok semua, dekat lidah dia, bunyi sangat-sangat sedap dia punya Al-Quran, tapi tak lepas kongkong dia, tak masuk dalam hati. Sepakat ulama-ulama ahli sunnah mengatakan kumpulan Khawarij ini, daripada zaman Nabi, dia ni ada, lepas tu dimatikan, lepas tu ada balik, lepas tu dimatikan, ada balik. Kumpulan mereka ni saat ada tenggelam timbul sampailah menjelang kiamat. Dan ini didasari oleh sebuah hadis. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, mafhum dia lebih kurang lah, Nabi bagi tahu Khawarij ini mereka sentiasa ada di dalam umatku. Setelah mereka ini dikalahkan oleh umatku, mereka akan muncul pada generasi yang seterusnya. Setelah dikalahkan akan muncul lagi, setelah dikalahkan akan muncul lagi. Perawi berkata, tak silap saya, Nabi cakap lebih 20 kali. Nabi cakap lebih kurang 20 kali benda yang sama. Dah dikalahkan, dia muncul lagi. Dikalahkan, muncul lagi. Dikalahkan, muncul lagi. Sampai 20 kali. Nak beramal kata setiap generasi ni ada Khawarijnya masing-masing. Dan Nabi SAW beritahu, Khawarij yang terakhir sekali, mereka akan dipimpin oleh Dajjal. Dipimpin oleh Dajjal. Kuat semayang, kuat baca Quran, bacaan Quran sedap, sampai hitam, kerana banyaknya sujud. Tengok memang soleh sungguh, memang betul-betul pertahankan sunnah lah apalah, tapi kepala besar dia Dajjal. Maka tak pelik lah tuan-tuan, tak pelik lah kalau mereka dah buat istana Dajjal lah, orang kata, tak mungkin, mereka ni penjaga Mekah, penjaga Madinah, mereka ni jaga Kaabah, mereka ni memberi layanan kepada tetamu haji dan sebagainya. Cek hadis lah, kita cek hadis lah, cek dalam hadis siapakah itu Khawarij. Kalau kita buka dalam kitab-kitab, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan kumpulan Khawarij di akhir zaman ini adalah kumpulan yang datang daripada Najd, yang pada hari ini Riyadh, yang mana dipelopori oleh satu orang laki-laki nama dia Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab, ulama nisbahkan ajaran dia sebagai ajaran Wahabi. Yang kita duk sebut, kata Wahabi, dia ni Wahabi, dia tu Wahabi, dia ni Wahabi, berasal daripada satu orang laki-laki Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka ni orang Islam sama macam kita, tapi mereka mempunyai kefahaman yang pelik dari sudut menafsirkan ayat Al-Quran dan dari sudut menafsirkan hadis-hadis Nabi. Orang tafsir macam ni, mereka pusing kot lain. Orang tafsir macam ni, mereka pusing kot lain. Mereka mengambil sesuatu ayat itu secara literal.
mengambil memahami sesuatu ayat itu secara literal dan mengikut nafsu mereka semata-mata. Contohnya dalam hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, setiap yang bid'ah itu, setiap yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu berada dalam neraka. Mereka mengambil teks itu secara zahir, lalu menghukum umat Islam ni semua sebagai ahli bid'ah kalau kata perkara tersebut tidak dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan bid'ah yang dimaksudkan oleh mereka ialah ahli neraka, bukan bid'ah dari sudut bahasa, dari sudut istilah yang kata finnar, dalam neraka tu. Jadi depa duk kalut lah hak ni bid'ah, yang tu bid'ah. Tiap-tiap tahun ada isu dekat Malaysia pun ada puak-puak ni. Depa semakin lama semakin kuat masuk dalam universiti, terlihat intelektual sebab depa ada sijil, ada PhD dan sebagainya. Maka orang percaya kat depa. Bila depa balik kampung, sekejap lagi depa kata, mak tak payah pergi baca Yasin tu, bid'ah benda ni. Sekejap lagi mak nak pergi ziarah kubur waktu hari raya. Mak jangan ziarah kubur waktu hari raya, bid'ah benda ni, Nabi tak buat. Sekejap lagi mak nak pergi semayang tarawih. Dia kata, mak tak suruh pergi semayang tarawih ni, bid'ah tak mana. Depa duk baca selawat. 20 rakaat tarawih depa kata bid'ah. Depa kata tarawih ni hanya 8 rakaat saja. Mana ada sampai 20? 20 ni tak ada hadis depa kata. Memang tak ada hadis lah 20, tak ada hadis yang Nabi SAW buat 20. 20 tu kita dapat dalil daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang buat 20. Dia ada panjang perbahasan dia. Depa kata Sayyidina Umar, apa Sayyidina Umar buat bukan sunnah. Yang Nabi buat tu saja sunnah, depa kata. Nabi tak ada sampai 20, tak ada hadis kata 20, jadi depa buat 8. Depa yang start buat mula 8 tu. Yang mana hari ini menjadi mazhab puak-puak yang malas sembahyang tarawih. Depa ambil yang dalil 8 tadi tu. 8 dah lah, baliklah. Dia tak tahu fatwa yang depa pegang tu kata Wahabi. Hak buat 8 tu. Lah ni banyak surah-surah pun buat 8 ya. Kami tahun ni buat 8 ya. Mana boleh buat 8? 20. Tarawih ni 20. Tarawih kalau ikut dari sudut bahasa, dia adalah 4 lebih daripada 3. Dia macam ni. Tarawih ni datang daripada perkataan rehat. Rehat. Baik. Kerehatan dalam solat tarawih ialah setiap 4 rakaat. 2 rakaat bagi salam terus bangun. 2 rakaat bagi salam, lepas tu rehat sat. Yang tu dia punya kaedah dia. Lepas tu baru sambung 2 rakaat, lepas tu sambung 2 rakaat, lepas tu rehat sat. Sebab itulah kita punya cara, kita buat 2 rakaat, lepas habis 2 rakaat kita buat selawat pendek Buat selawat pendek, lepas tu terus buat 2 rakaat pula, lepas tu baru selawat panjang sikit. Selawat panjang sikit dengan doa lah apa semua. Lepas tu barulah kita buat yang rakaat yang ke-6 dan ke-8. Jadi kita buat 4 rehat, 4 rehat, 4 rehat. Baik. Perkataan tarawih dalam bahasa Arab dia adalah kategori jamak. Jamak dalam bahasa Arab ni dia mesti lebih daripada 3 dan ke atas. Dalam bahasa Inggeris dia ada singular dengan plural. Satu atau banyak. Kalau satu contohnya macam stone, satu batu. Kalau banyak kita tambah s, stones, ataupun books, cars, kita tambah s, jadi banyak. Dia ada satu atau banyak. Tapi dalam bahasa Arab tidak begitu. Dalam bahasa Arab dia ada mufrad, dia ada tasniah, dia ada jamak. Dia ada singular, dia ada double. Dia ada double dan dia ada banyak, dia ada plural. Dia ada 1, 2 atau banyak. Jadi perkataan tarawih adalah kategori jamak, kategori plural, yang mana maksud dia lebih daripada 3 ataupun ke atas. Jadi kalau 3 set tarawih, 4 sekurang-kurangnya 12. Kalau nak maksud tarawih tu, kalau nak maknakan semayang hang sebagai semayang tarawih, dia mesti sekurang-kurangnya buat 12. 8 tu double. Kalau 4 singular, 8 double, 12 tu baru jamak, baru kena dengan perkataan tarawih yang menggunakan kaedah jamak. Jadi dalam hadis, dalam kitab-kitab ulama menamakan ia tarawih kerana ia lebih daripada 12 rakaat. Dan yang sahih daripada kitab-kitab hadis adalah 20 berdasarkan perbuatan Sayyidina Umar. Perbuatan Sayyidina Umar ni, adakah dia pandai-pandai? Adakah dia suka-suka menetapkan jumlah sampai 20, 25, suka hati dia saja ke? Sedangkan Rasulullah bagi tahu, ikutlah sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Ikutlah sunnahku, kalau aku dah mati nanti, dah meninggal nanti, dah wafat nanti, hampa ikut pula sunnah khulafa' ar-rasyidin. Sunnah khalifah-khalifahku, sunnah Abu Bakar, sunnah Umar,
Sebab apa? Sebab mereka ni semua lebih memahami sunnah berbanding kamu. Apa hak kamu tak tahu, mereka tahu. Apa yang kamu tak tahu sebagai sunnah, mereka tahu sebagai sunnah. Jadi walaupun tak ada secara tekstual yang mengatakan Nabi SAW melakukan 20 rakaat, tetapi apabila Umar melakukan 20 rakaat, bermakna memang tarawih itu 20 rakaat. Cuma tidak dilaporkan ketika Nabi SAW melakukannya.